Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua anak-anak calon STPM. Baiklah anak-anak, di pertemuan ini cikgu akan membincangkan tentang pengajaran semester 2 pada bahagian B. Walau bagaimanapun, pada hari ini cikgu akan fokuskan kepada teknik penulisan tajuk dan label sahaja. Okey. Terdapat teknik-teknik tertentu dalam menulis tajuk dan label agar tidak melakukan kesalahan teknikal yang besar. Okey. Penulisan tajuk perlu diberi perhatian utama dalam proses membina media, sama ada membina graf ataupun membina carta. Okey. Tajuk perlu ditulis terlebih dahulu. Sebaik-baiknya tajuk perlu ditulis terlebih dahulu sebelum melukis media, sama ada graf ataupun carta. Tajuk boleh diambil daripada soalan selepas perkataan menunjukkan. Tajuk hendaklah ditulis menggunakan huruf besar dan terletak di atas serta di tengah-tengah, lebih kurang menggunakan ruangan 2 cm 2 cm. Terdapat 3 kriteria utama pada tajuk, iaitu tempat, isu dan masa. Tempat, isu dan masa. Tertinggal salah satu bermakna tajuk tidak lengkap. Tajuk tidak lengkap, dan ini satu kesalahan teknikal yang besar. Okey, baiklah anak-anak, di sini cikgu sediakan graf bar compound. Jadi kita akan bincangkan bagaimana menulis 3 komponen utama, iaitu tempat, isu dan masa dalam proses penulisan tajuk. Okey, tempat. Yang pertama ialah tempat. Tempat sesuai ditulis di hadapan, diikuti dengan naktah bertindih. Tempat sesuai ditulis di hadapan, diikuti naktah bertindih. Kemudian anak-anak tulis isu dan masa, sesuai diletakkan di hadapan. Walau bagaimanapun tidak salah sekiranya anak-anak meletakkan tempat di dalam. Contohnya anak-anak tulis di selepas masa, contohnya di sini, contohnya tulis tempat di sini, tidak salah. Okey. Di sini anak-anak perlu beri perhatian dalam proses penulisan tempat. Tempat kadang-kadang tidak semestinya Malaysia, kadang-kadang selain daripada Malaysia. Contohnya Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, negara ASEAN, Asia, ataupun kadang-kadang dalam soalan tidak dinyatakan tempat. Ini menimbulkan kekeliruan kepada calon-calon, pada anak-anak. Jadi sekiranya dalam soalan tidak ada tempat berada dalam petikan, jadi anak-anak kena cari tempat dalam petikan. Kadang-kadang dalam petikan tempat ditulis sebagai negara ini, ditulis sebagai negara ini. Jadi sekiranya dalam petikan menulis negara ini, bermakna itu ialah Malaysia, Jadi tempat sekiranya ditulis negara ini akan bermakna Malaysia dan diperkukuhkan dengan sumber, dengan sumber. Okey, itu tentang cara menulis tempat. Makna anak-anak tulis di hadapan, diikuti dengan naktah bertindih. Jadi tidak salah sekiranya anak-anak hendak letak tempat di dalam, contohnya di lepas masa, tidak salah. Okey, itu tentang penulisan tempat. Mesti cukup 3 ciri penulisan tajuk, iaitu tempat, tempat. Okey, selain daripada tempat, ciri yang kedua ialah isu. Ciri yang kedua ialah isu. Ciri yang kedua ialah isu. Isu mesti lengkap. Ciri utama isu ialah mesti lengkap.
tidak boleh tercicir walaupun satu patah perkataan, tak boleh tercicir walaupun satu patah perkataan. Jadi anak-anak kena hati-hati semasa menulis isu, terutama bagi tajuk yang panjang. Sekiranya anak-anak tercicir satu patah perkataan, contohnya contohnya terpilih, dalam soalan ini contohnya terpilih. Sekiranya anak-anak tercicir salah satu perkataan-perkataan utama dalam isu, makna tidak lengkap, akan menjadi salah isu. Akan menjadi, jadi akan tidak lengkap. Bila tidak lengkap akan menjadi satu kesalahan teknikal yang besar. Jadi anak-anak kena hati-hati, terutama bagi tajuk yang panjang. Selain daripada tercicir perkataan, satu lagi yang anak-anak perlu beri perhatian ialah jangan tersalah eja, tersalah eja. Jangan tersalah eja. Contohnya periklanan. Contohnya periklanan. Okey. Tapi anak-anak eja perikanan. Perikanan. Jadi di sini berlakunya salah isu. Jadi anak-anak kena hati-hati, ya. Jadi pada isu yang pertama tidak boleh tercicir isu, dia mesti lengkap. Dan yang kedua jangan salah eja, jangan salah eja. Itu tentang isu. Okey, yang ketiga tentang penulisan masa, ya. Penulisan masa juga selalu diabaikan oleh anak-anak, ya. Selalu diabaikan. Ini menyebabkan juga berlakunya kesalahan teknikal yang besar. Ya, penulisan masa juga perlu diberi perhatian utama dalam proses penulisan tajuk. Kadang-kadang masa tidak diberikan, ya, dalam soalan. Dalam soalan menyatakan dalam tempoh yang dinyatakan, ya, dalam tempoh yang dinyatakan. Ini menimbulkan kekeliruan pada calon ataupun anak-anak, ya. Jadi anak-anak kena peka. Sekiranya anak-anak salin saja daripada soalan tanpa tulis tempat ataupun masa, makna tajuk tidaklah lengkap, berlaku kesalahan besar, ya. Berlaku kesalahan teknikal besar. Jadi anak-anak kena cari, ya, kena peka, kena cari masa dalam petikan, ya. Masa terdapat dalam petikan. Okey. Selain daripada itu dalam proses penulisan masa ni, terdapat teknik dalam menulis masa. Terdapat teknik dalam penulisan masa. Okey, contohnya ni tahun 2001 hingga tahun 2003. Okey, tahun 2001 hingga 2003. Ini tidak begitu tepat. Yang tepat ialah tahun 2001 hingga tahun 2003. Walau bagaimanapun kalau anak-anak tulis macam ni sudah betul. Ini yang paling tepat, tahun 2001 hingga tahun 2003. Okey. Yang ni yang paling tepat. Yang ni pun betul juga, Ini yang paling tepat. Sekiranya anak-anak tulis situasi yang kedua, okey, 2001 hingga tahun 2003 tidak tepat. Yang ni salah, ya. Yang ni tidak tepat. Tahun mesti letak di hadapan, mesti letak di sini, mesti letak di hadapan. Apalagi sekiranya anak tak tulis langsung 201 hingga 203, lagilah salah, ya. Lagilah tidak tepat. Okey, yang tu, bermakna anak-anak tahun mesti letak di hadapan perkataan tahun. Ini yang tepat, tahun 2001 hingga tahun 2003. Okey. Ni yang paling betul, Sekiranya anak-anak tulis 201 hingga tahun 2003, yang ni tidak tepat. Yang ni lagi salah. Itu cara menulis tahun. Sekiranya, okey, anak-anak juga perlu peka, ya, dengan perkataan, jangkaan,
anggaran ataupun ramalan, ya. Jakaan, anggaran ataupun ramalan. Kalaulah perkataan-perkataan berikut ada dalam soalan, ia je jelas, ya. Bila ia jelas, anak-anak mesti tulis dalam tajuk, ya. Mesti tulis dalam tajuk perkataan jakaan, anggaran ataupun ramalan. Selain daripada tulis di tajuk, anak-anak juga kena tulis di maklumat di paksi X, ya. Di maklumat paksi X, ya. Jakaan, ramalan ataupun anggaran di maklumat yang dinyatakan, ya. Jadi dalam menulis masa, ya, perlu beri perhatian kepada perkataan tahun dan juga perkataan anggaran, ramalan ataupun jakaan, ya. Sekiranya ada dalam petikan, ia je jelas. Sekiranya tidak ada dalam sekiranya ada dalam tajuk, ia je jelas. Yang menjadi kekeliruan kadang-kadang anak-anak tidak peka, ya. Perkataan-perkataan berikut tidak ada dalam tajuk tetapi terdapat dalam petikan. Sama saja, sekiranya perkataan-perkataan berikut terdapat dalam petikan, bermakna anak-anak kena tulis perkataan-perkataan berikut, ya. Anggaran, ramalan, jangkaan di tajuk dan juga di maklumat di paksi X pada tahun dia dinyatakan. Okey, contohnya kalau ada dalam tajuk, anak-anak kena tulis, ya. Contohnya di sini, ya, jangkaan 2003. Di sini juga anak-anak kena tulislah, ya, jangkaan 2003. Okey. Itu tentang tentang penulisan masa, ya. Tentang penulisan masa. Okey, seterusnya penulisan label, ya. Penulisan label. Okey, terdapat dua paksi X dan paksi Y. Okey, ini paksi Y, ini paksi X. Label paksi X biasanya ialah masa, iaitu tahun, ya. Kadang-kadang ia wajib ditulis. Kalau anak-anak tidak tulis, bermakna kesalahan besarlah, ya. Selalunya, ya, kadang-kadang bila cepat tak cukup masa, anak-anak terlupa, ya, terkejar-kejar. Jadi lebih baik label disiapkan terlebih dahulu. Selain daripada tahun, okey, terdapat juga maklumat-maklumat lain di paksi X, iaitu contohnya dalam graf ni ialah 2001, 2002, 2003. Ini maklumat paksi X. Okey, inilah label paksi X mesti ditulis. Ini maklumat paksi X juga mesti ditulis. Sekiranya tercicir maklumat ini, kadang-kadang anak-anak tulis label, tapi maklumat ini anak-anak tidak tulis 2001, 2002, 2003 ataupun tercicir salah satu. Okey, jadi ini juga kesalahan besar. Sekiranya ada perkataan jakaan dalam tajuk ataupun dalam petikan, anak-anak juga kena tulis di maklumat paksi X. Contohnya tahun 2003, jangkaan 2003. Okey. Itu tentang penulisan label paksi X. Untuk paksi Y, okey, ini paksi Y. Untuk penulisan label paksi Y, ya, anak-anak boleh ambil semua daripada tajuk kecuali masa. Anak-anak tinggal masa saja. Contoh dalam kes ni, perbelanjaan pembangunan kerajaan persekutuan bagi perkhidmatan sosial dan ekonomi terpilih. Anak-anak ambil semua daripada perbelanjaan sampai terpilih. Anak-anak tinggal masa saja. Okey. Jadi label paksi Y mesti lengkap. Ya, mesti lengkap. Jadi untuk duduk dalam Zoom selesa, anak-anak ambil semua kecuali masa. Jadi panjanglah sedikit, ya. Jadi anak-anak tak boleh, kata nak ambil sebab kita tak tahu setakat mana yang diperlukan untuk label paksi Y. Jadi lebih senang anak-anak salin semua, ya. Anak-anak hanya tinggal masa. Sekiranya lebih,
tidak dipotong markah ataupun tidak dipotong markah sekiranya tidak cukup ya. Kalau sekiranya label tu tidak lengkap, anak-anak tertinggal, misalnya terpilih ke perkhidmatan, tertinggal perkataan sosial ke ekonomi ke, sekiranya anak-anak tertinggal salah satu perkataan ya, contoh yang ni ke ataupun yang ni sekiranya anak-anak tertinggal salah satu, bermakna label tidak lengkap. Bila label paksi Y tidak lengkap, juga satu kesalahan teknikal yang besar satu kesalahan teknikal yang besar. Jadi untuk penulisan label paksi Y mesti lengkap ya, ambil dari tajuk kecuali masa, anak-anak tinggal masa saja. Okey, itu tentang label paksi Y ya. Untuk disapin di paksi Y juga, selain daripada label terdapat juga unit. Okey, terdapat juga unit. Unit wajib ditulis. Ini adalah unit ya, wajib ditulis. Mesti ditulis. Okey, sekiranya anak-anak tidak tulis, makna tidak lengkap. Okey, tidak lengkap. Jadi unit biasanya berada di bawah label paksi Y ya, di bawah label paksi Y, dan anak-anak buka kurungan ya, buka kurungan. Jadi unit ditulis dalam kurungan ya. Unit mesti ditulis, bukan mestilah, biasanya ditulis dalam kurungan ya, ditulis dalam kurungan di bawah label paksi Y. Unit juga mesti lengkap ya, mesti lengkap. Dalam menulis unit, anak-anak juga kena hati-hati agar tidak tercicir ya. Unit yang tidak lengkap juga merupakan satu kesalahan besar. Anak-anak kena hati-hati, unit tak semestinya juta, tak semestinya RM. Terdapat unit misalnya per tan metrik, 1000 hektar, liter padu ya. Jadi unit ni biasanya terletak bersekali dengan angka, terletak bersama dengan angka. Jadi terdapat dalam petikan ya. Jadi anak-anak tengok unit dalam petikan ya, biasanya bersama dengan angka. Di situ ada unit. Jadi anak-anak kena hati-hati ya. Unit mesti lengkap. Kalau dia kata 1000 liter padu ya, 1000 liter padu. Jadi liter padu. Kalau anak-anak buat liter saja ke, liter padu saja ke, tidak ada perkataan ribu ataupun kilometer persegi ya, kena hati-hati ya. Anak-anak kena hati-hati dalam menulis unit ya. Okey, jadi okey, itu saja ya. Jadi anak-anak kena hati-hati dalam menulis penulisan tajuk dan penulisan label ya. Tajuk ada 3 ciri, tempat, isu dan masa. Begitu juga label paksi Y mesti lengkap. Begitu juga unit mesti lengkap. Begitu juga paksi X ya. Anak-anak jangan lupa label paksi X kena tulis. Kadang-kadang ini kadang-kadang anak-anak terlupa. Begitu juga maklumat paksi X. Okey, itu sahaja yang dapat cikgu kongsikan pada hari ini. Sekiranya ada ketidaktepatan atau kesalahan sikit-sikit, cikgu minta maaf. Sekian, terima kasih.